Selamat sejahtera. Pada hari ini, tajuk video pendidikan kami ialah kurang daya tumpuan dan hyperaktif atau lebih dikenali sebagai Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Tujuan kumpulan kami menyediakan video pendidikan ini yang pertama ialah kami ingin memberi kesedaran dan pendedahan kepada semua lapisan masyarakat tentang kewujudan golongan kanak-kanak atau individu yang mempunyai sindrom kurang daya tumpuan dan hyperaktif atau lebih dikenali sebagai ADHD. Dan yang kedua, kami ingin menyampaikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat bagaimana kita ingin mengenali dan membantu golongan ADHD ini. Seterusnya, manfaat video pendidikan kami kepada para penonton yang pertama ialah penonton dapat memahami definisi apakah itu ADHD, dan yang kedua, penonton dapat mengenal pasti 3 kategori individu yang mempunyai ADHD, dan yang ketiga, penonton dapat mengetahui apakah intervensi awal yang perlu diambil untuk membantu golongan yang mempunyai ADHD ini. Di manakah sesuai menggunakan video pendidikan? Video pendidikan sesuai digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan video pendidikan dapat membantu peningkatan proses pengajaran pelajar dari pelbagai aspek seperti kesan bunyi, penggunaan grafik, penggunaan warna dan penggunaan animasi. Penggunaan video pendidikan semasa PDPR memudahkan pelajar memahami dan menghafal melalui penglihatan dan pendengaran. Video pendidikan juga mampu membantu proses pengajaran dan mudah dikawal oleh guru. Latihan yang diberikan mencukupi dan berkaitan dengan isi kandungan dalam video pendidikan yang digunakan. Bagaimanakah menggunakan video pendidikan? Penggunaan video pendidikan mestilah sesuai dengan kos alatan dan tidak membebankan. Pemilihan alat bantu mengajar ini mestilah selamat digunakan sama ada oleh guru ataupun pelajar. Video pendidikan dapat membantu menjimatkan masa pembelajaran dan meningkatkan pemahaman pelajar terhadap suatu konsep dengan lebih mudah dan cepat. Guru juga perlulah pandai dalam menggunakan video yang kreatif agar dapat menarik minat pelajar. Penggunaan video yang kreatif dapat mengalahkan perkembangan kreatif terhadap pelajar. Definisi ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) atau sindrom kurang daya tumpuan dan hyperaktif adalah satu kecelaruan tingkah laku yang biasa terjadi di kalangan kanak-kanak. Menurut Buckley 1990, ADHD merupakan salah satu kecelaruan pemikiran yang paling umum di kalangan kanak-kanak. Manakala menurut Lahis 1997, ADHD merupakan masalah kanak-kanak yang mempunyai kesukaran untuk menumpukan perhatian kerana kebolehannya yang terhad untuk memberi tumpuan dan sering menunjukkan tingkah laku yang tidak sabar. Terdapat 3 kategori ADHD iaitu hyperaktif, impulsif dan inatentif. Kategori hyperaktif. Hyperaktif boleh kelihatan seperti kanak-kanak yang tidak senang duduk di tempat kerusi, tidak berhenti bercakap, berlari ke sana ke sini, menyentuh atau bermain apa-apa sahaja yang boleh dicapai, sukar duduk tetap semasa makan dan sukar membuat tugasan atau aktiviti dengan baik. Kategori ADHD yang kedua ialah impulsif, iaitu mengikut dorongan hati. Dalam erti kata lain, impulsif ialah sentiasa melakukan sesuatu perkara dan tindakan dengan mengikut kata hati dan tidak berfikir terlebih dahulu. Sebagai contoh, pelajar yang mengalami ADHD akan menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru dengan terburu-buru, walaupun soalan yang diajukan belum habis disoal. Tindakan impulsif juga akan menyebabkan kanak-kanak ADHD berubah tindakan dengan melakukan sesuatu perkara yang boleh mengganggu orang lain. Kategori yang ketiga ialah inattentive ataupun kurang memberikan tumpuan perhatian. Kanak-kanak ini mempunyai daya tumpuan yang singkat terhadap sesuatu perkara.
Mereka juga sering melakukan kesalahan yang sama ketika melakukan pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, tidak mematuhi arahan dan tidak menyiapkan tugasan. Kanak-kanak ADHD ini juga kerap mengalami masalah mengatur tugasan dan aktiviti harian. Assalamualaikum, pada hari ini saya akan memberi maklumat atau memberi ilmu pengetahuan tentang perawatan yang boleh dilakukan bagi kanak-kanak ataupun pelajar yang mengidap ADHD, yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Rawatan yang boleh dilakukan melalui 4 perkara. Oke, saya akan menjelaskan tentang rawatan melalui obat-obatan terlebih dahulu. Biasanya obat seperti obat perangsang akan diberikan kepada anak-anak yang mempunyai ketidakupayaan ini untuk membantu mereka agar lebih fokus, tenang, dan memberi lebih banyak perhatian ketika berada di dalam kelas. Namun, pemberian obat ini hanyalah di bawah deskripsi dokter ataupun pakar psikiatri. Seterusnya ialah dengan mengikuti kelas counseling. Dengan mengikuti kelas ini, masalah yang mungkin dihadapi kanak-kanak pengidap ADHD seperti kebimbangan dan kemurungan akan dapat diatasi dengan segera. Nah, peranan ibu bapa merupakan rawatan yang dapat dijalankan untuk kanak-kanak yang mengidap ADHD ini, karena sokongan daripada kedua pihak ibu bapa amatlah diperlukan agar kanak-kanak merasa beban yang mereka tanggung itu berkurang. Akhir sekali ialah pengurusan tingkah laku. Pengurusan ini dapat dijalankan dengan mengubah sekeliling ataupun persekitaran kanak-kanak yang mengidap ADHD ini. Perubahan persekitaran akan membantu kanak-kanak untuk meningkatkan tingkah laku positif dalam diri mereka. Namun, pengurusan ini memerlukan kerjasama daripada semua pihak yang berada di sekeliling ataupun berada di dekat kanak-kanak tersebut. Kesimpulannya, melalui video pendidikan ini, kami berharap agar maklumat yang kami kongsikan dapat membantu dalam membuka minda semua lapisan masyarakat berkenaan kanak-kanak yang mengalami gangguan hyperaktif dan kurang tumpuan atau Attention Deficit Hyperactive ADHD. Hal ini kerana tidak semua kanak-kanak yang dilahirkan adalah normal dan tidak mengalami masalah pembelajaran. Oleh itu, perkongsian video ini adalah sebagai salah satu inisiatif bagi memberikan pencerahan dari segi ciri-ciri, punca, serta intervensi awal yang boleh membantu ibu bapa serta masyarakat dalam mengenali dan menangani kanak-kanak yang mengalami ADHD. Justru itu, integrasi pelbagai pihak seperti ibu bapa, guru-guru, masyarakat, pihak kerajaan dan pihak NGO amatlah penting bagi membantu kanak-kanak ini.